Kerajaan sedar bahawa ketidaksamaan pembangunan antara wilayah dan negeri masih wujud, termasuk di Sabah sebagai contoh bagi tahun 2020 nisbah jurang pendapatan KDNK per kapita wilayah Sabah berbanding wilayah setengah adalah 2.8. Berdasarkan survei pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas 2019, pendapatan isi rumah kasar di Sabah adalah RM5,745, iaitu lebih rendah berbanding purata nasional sebanyak RM7,901. Kadar kemiskinan di Sabah pula pada tahun 2019 19.5% berbanding purata nasional 5.6%. Oleh itu, dalam usaha kerajaan untuk membasmi miskin tegar umpamanya menjelang tahun 2025, Sabah adalah antara negeri yang akan diberi tumpuan tertinggi. Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi mempercepat pembangunan sosioekonomi di Sabah, buat pertama kali satu bab khusus untuk memperkukuh pembangunan di Sabah dan Sarawak telah dirangka dalam RMK 12. Antara lain, strategi utama adalah memantapkan penyediaan infrastruktur, menambah baik akses kepada perkhidmatan sosial dan memperkukuh pembangunan inklusif. Bagi mempercepatkan pembangunan di negeri-negeri yang kurang membangun, kerajaan telah memberi komitmen untuk mengagihkan sekurang-kurangnya 50% daripada peruntukan pembangunan asas kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri tersebut masuk negeri Sabah. Tan Sri Yang Di-Pertua di bawah Rolling Plan 2 iaitu tahun ini di Sabah telah peruntukkan 5.17 bilion bagi melaksanakan 1,048 projek. Antara projek utama ialah projek Lebuh Raya Pen Borneo fasa 1A, kosnya 10.8 bilion. Pada 3 Mac lalu Perdana Menteri mengumumkan fasa 1B 19 package kosnya 15.7 bilion. Ini akan disiap dalam masa 5 tahun. Ini merupakan komitmen besar oleh kerajaan pusat untuk membangunkan negeri Sabah. Ada juga projek untuk kumbahan rangkaian paip di Bandar Sandakan berjumlah RM233 juta, pembesaran lapangan terbang Sandakan berjumlah RM81 juta sebagai contoh. Tan Sri Yang Di-Pertua, infrastruktur digital adalah penting bagi pertumbuhan ekonomi Sabah dan Malaysia. Sebagai langkah siap siaga Sabah beralih kepada teknologi 5G, kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela membutuhkan RM3.61 bilion bagi tempoh 2021 hingga 2025, sebanyak 4,333 lokasi untuk pembinaan infrastruktur digital akan disediakan di Sabah seperti gantian optik, pembinaan menara baru dan lain-lainnya. Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan juga telah menumbuhkan jawatankuasa kerja sosioekonomi bagi Sabah dan Sarawak bagi membincangkan dengan lebih terperinci dan cuba menyelesaikan isu masalah yang dihadapi oleh negeri Sabah dan Sarawak. Saya mempromosikan jawatankuasa ini dan sejak ditubuhkan pada Mac tahun lepas, 5 kali mesyuarat telah diadakan di antara kerajaan pusat dengan kerajaan-kerajaan negeri Sabah dan Sarawak untuk merangka tindakan-tindakan berkesan. Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan yakin dengan ada usaha-usaha ini ia akan menyumbang kepada pembangunan yang lebih inklusif bagi Sabah dan Sarawak dalam konteks keluarga Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Sandakan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan kepada semua rakyat Sabah bagaimana Sabah boleh menjadi negeri yang termiskin dengan peningkatan kadar kemiskinan kepada 19.5%, tetapi kerajaan masih mengenakan cukai sumber minyak dan gas negeri yang bernilai berbilion setiap tahun. Bukan sahaja Sabah adalah termiskin, tetapi juga negeri yang paling kurang pembangunan dari semua aspek, termasuk keperluan asas, bekalan air, jalan raya dan yang tiada maintenance dengan izin. Liputan internet juga adalah sangat rendah, kekurangan projek perumahan dan rakyat terdesak membina rumah di kawasan setinggan. Tiada peluang pekerjaan untuk belia juga. Setujukah Yang Berhormat Menteri, kerajaan seolah-olahnya tidak hirau Sabah dan mengambil kesempatan taking us for granted dengan izin? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, adalah tidak benar bahawa kerajaan pusat seolah-olah tidak menghiraukan kepentingan pembangunan di Sabah dan Sarawak dan juga negeri-negeri miskin yang lain. Ada 6 negeri yang miskin semuanya: Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang pertama, tidak benar bahawa kita tidak menghiraukan Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, di bawah MA 63 umpamanya, jawatankuasa khas telah pun bermesyuarat banyak kali, dan hari ini rakan saya Kota Merudu akan menjawab soalan nombor 9
berkaitan dengan pencapaian di bawah MA 63 dan beberapa kemajuan yang besar telah pun dicapai. Kita tunggulah jawapan kepada soalan nombor 9 daripada Siran kepada Perdana Menteri soalan nombor 9 ini. Jadi kita nak menafikan dengan tegas-tegasnya bahawa kita tidak menghiraukan kepentingan Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, pentadbiran kerajaan ini mempunyai kesungguhan komitmen amat tinggi untuk memastikan bahawa kepentingan Sabah dan Sarawak terpelihara dan jurang pembangunan antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung dapat dirapatkan. Ini antara komitmen di bawah rancangan Malaysia ke-12, dan saya tekankan sekali lagi bahawa masalah kemiskinan yang disebut oleh Yang Mulia tadi adalah antara prioriti tertinggi yang akan diberikan oleh kerajaan, dan menjelang tahun 2025 kita berhasrat untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam tempoh 4 tahun dari sekarang. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ucap tahniah kerana kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Sosio-Ekonomi yang mana Yang Berhormat Menteri adalah pengurusinya dan telah bermesyuarat 4 kali. Tapi saya ingin tahu, seperti mana saya sebutkan beberapa kali, bahawa kita telah dikenal pasti bahawa 8 daerah yang termiskin di dalam negara kita ini adalah terdapat di negeri Sabah, satu di Sarawak dan satu di Kelantan. Jadi saya ingin tahu apakah perancangan strategi sebenar-benarnya Jawatankuasa Sosio-Ekonomi yang telah bermesyuarat 4 kali ini, bagaimana untuk mengatasi masalah kemiskinan terutama sekali di kawasan yang ditumpukan 8 daerah yang termiskin ini, dan sekali lagi saya sebutkan, dan poket-poket kemiskinan di negeri Sabah. Walaupun saya ucap terima kasihlah di atas belanjawan yang diberikan untuk Pen Borneo dan sebagainya, tetapi kita kena pastikan supaya tempat yang dikenal pasti sebagai miskin, daerah-daerah ini diberikan tumpuan yang fokus dan khusus supaya ini dapat diselesaikan dengan tuntasnya. Terima kasih. Yang Hormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Beaufort. Adalah benar bahawa daripada 10 daerah termiskin dalam negara, 8 terdapat di Sabah. Antaranya Tongot adalah Pitas. Ini adalah antara kawasan-kawasan yang paling tinggi kawasan kadar kemiskinan di negara kita. Kerajaan komited untuk menangani isu kemiskinan, dan bermula bulan selewat-lewatnya akhir bulan April akan datang, ya, kerajaan akan memperkenalkan pendekatan baru untuk menangani miskin tegar, dan pendekatan ini pendekatan yang holistik, yang komprehensif, yang mengambil kira pendekatan atau mengambil kira input daripada pemimpin tempatan. Jadi kalau dulu umpamanya pendekatan kita adalah tidak terselaras dengan izin kita work in silos, kali ini holistik dan komprehensif. Yang kedua, kita ambil kira input daripada penduduk tempatan. Jadi umpamanya bagi Tongot, kita akan berbincang dengan pegawai daerah Tongot dengan lebih terperinci, bagi Pitas begitu juga lah, ya, dan seluruh negara. Untuk makluman Yang Hormat, pihak EPU dan ISU sudah memulakan proses ini, telah diadakan bawah urus dengan semua kerajaan negeri. 2 hari lepas kita telah maklumkan ke semua menteri besar dan ketua menteri tentang inisiatif ini. Peringkat awalnya kita akan pilih 80 lokaliti seluruh negara, akan dimulakan pelaksanaannya bulan April akan datang. Jadi yang bezanya kali ini, komitmen amat tinggi kerajaan dan pendekatan kita holistik, komprehensif, dan kita ambil kira keperluan setempat, ya. Jadi dengan izin tidak ada one size fits all, ya. Strategi itu adalah berubah mengikut situasi keadaan setempat di Sabah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.